Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan teruskan latihan melukis lukisan 3 dimensi kita, di mana kita akan melukis bongkah yang berikut. Kemudian diberi pada bahagian atas ini adalah pandangan sisinya beserta dengan dimensinya. Okey, dan di bawah ini pula diberi pandangan atasnya, okey, beserta dengan dimensi. Okey, mari kita mula melukis. Okey, start drawing. Okey, yang pertama sekali nak melukis lukisan 3 dimensi, kita mestilah mempunyai paksi X, Y dan Z lah. Jadi kita ubah kita punya paksi kita daripada 2D ke 3D. Okey, pergi ke view punya toolbar ni. Okey, saya guna SW isometric. Okey, kita punya arah X ke sebelah kanan, Y ke kiri dan Z ke atas. Langkah yang pertama, saya akan lukis pandangan yang di sebelah sisinya dahulu dalam bentuk 2 dimensi dahulu. Okey, sebelum mula melukis, kita perlu tukar kedudukan satah XY menjadi tegak dan YZ mendatar. Kita pergi ke toolbar UCS. Okey, yang mana benda ni XYZ ni kalau dalam AutoCAD dipanggil UCS. Kita akan putarkan kedudukan satah XY melalui Y. Pastikan auto mode dihidupkan. Gerakkan kita punya mouse. Okey, tengok. Okey, X dah berada di atas, Y sebelah kiri. Okey, klik dia. Okey, kemudian langkah yang seterusnya, kita punya satah XY ni sudah pun kita ubah pada kedudukan dia menegak. Ini sedikit penerangan mengenai satah. Okey, nombor 1 adalah satah XY. Yang kedua, nombor 2 adalah satah YZ. Okey, yang ketiga satah XZ. Okey, di dalam AutoCAD yang paling penting sekali adalah satah XY ni, yang nombor 1. Kenapa saya cakap penting? Kerana pada satah XY ni, arahan untuk melukis lukisan 2 dimensi perlu kita hasilkan pada satah XY ni. Okey, kita juga boleh hasilkan di satah-satah yang lain, tetapi untuk arahan seterusnya, contoh arahan untuk kita join, contoh kita lukis bentuk segi empat. Okey, bentuk segi empat kita ada 4 garisan. Okey, di mana saya lukis 4 garisan di atas satah XY ni. Okey, 4 garisan tadi dia akan ada 4 objek lah. Okey, kemudian keempat-empat objek tadi ataupun keempat garisan tadi saya nak cantumkan dia supaya dia jadi satu objek. Kita perlu guna arahan join. Arahan join ini hanya dapat dilaksanakan pada satah XY saja. Okey, bila kita lukis atas satah XZ ataupun YZ, arahan join tadi kita tak boleh guna. Okey, itu kelemahan dia. Okey, seterusnya dekat satah XY ni juga kita boleh guna arahan mirror ataupun arahan cermin. Okey, sebab apa? Sebab dia punya mirror line ni, okey, garisan cermin tadi dia akan ada pada, dia akan rujuk pada satah XY ni. Okey, itu apa yang akan kamu jumpa lah bila mana kamu sering melukis menggunakan AutoCAD untuk lukisan 3 dimensi. Okey, kadang-kadang kita nak join tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab kita punya garisan tadi berada di satah selain daripada satah XY. Okey, itu pentingnya satah. Okey, yang nombor 2 penting dalam melukis lukisan 3D adalah sistem koordinat. Okey, kenapa saya cakap penting? Kerana apabila kita hendak memulakan arahan, contoh arahan line, arahan circle dan sebagainya, yang pertama sekali dia akan minta specify first point ataupun titik yang pertama. Okey, jadi titik itu kita perlu tahu dia punya koordinat. Contoh kalau kita lukis bentuk kotak ini. Okey, koordinat pada kedudukan di sini kita perlu tahu panjang X ni, kemudian
Y kemudian Z. Okey. Jadi X dia contoh 1, Y dia panjang dia 2, dia 2. Kemudian Z panjang dia 3. Jadi koordinat dia 1 2 3. Macam mana nak tahu koordinat dia? Kita kena tahu dia punya ukuran kotak ni dahululah. Okey, kita ikut arah dia. Okey, jika koordinat membelakangi arah paksi X, ianya perlu diletakkan dengan nilai negatif. Jika mengikut arah paksi X, ianya positif. Dan begitu juga pada paksi Y dan paksi Z. Okey, contoh kedudukan di sini. X dia saya cakap 1. Okey, Y dia 2. Okey. 1 2, kemudian Z ada. Okey, dia tak pergi ke atas. Jadi Z dia kosong. 1 2 0. Okey. Kedudukan di sini 1 2 0. Contoh kedudukan di sini pula. Okey. X 1. Ada pergi arah Y tak? Tak ada. Jadi Y dia kosong. Kemudian Z 3. Okey. Kedudukan di sini, koordinat di sini adalah 1 0 3. Okey. Boleh faham ah? Okey. Sekarang ni kita akan melukis. Yang pertama sekali saya akan lukis permukaan di sini dahulu. Yang mana panjang dia adalah 10. Saya akan buat garisan 10. Guna arahan line. Kita specify first point. Okey, masukkan titik 0, 0. Okey, hidupkan kamu punya auto mode kamu. Pastikan dia mengikut arah Y lah. Masukkan nilai 10. Enter. Okey, enter sekali lagi. Okey, kita tak nampak sebab dia terlalu kecil. Jadi kita perlu zoom. Z, enter. E, S10. Okey, baru nampak garisan tadi. Kita zoom out sikit guna kamu punya roda mouse. Okey, panning dia. Panning, kita tekan kita punya roda mouse, klik dia, tekan roda mouse tu tadi. Okey, kita gerakkan dia. Kemudian, okey, tinggi dia adalah 6. Jadi kita buat 6 ke atas. Arahan line L, enter. Okey. Pergi ke titik hujung ni. Okey, pastikan kamu punya snap mode kamu hidup lah ni. Okey, object snap hidup. Endpoint, point center, quadrant, set. Okey, kita ambil endpoint di sini. Okey, kemudian hala ke atas mengikut paksi X. Masukkan nilai 6. Enter. Enter sekali lagi. Kemudian okey, arah sini garisan ni 1. Okey, 1 line, enter. Klik pada endpoint atas ni. Okey, ikut paksi Y ya. Tekan nilai 1. Enter. Enter sekali lagi. Kemudian okey, 1 ke atas, kemudian ke arah kiri ni mendata 5. Dan daripada hujung sini akan bertemu hujung sini. Okey, arahan line L, enter. Ambil endpoint sini, pergi ke atas 1. Okey, melintang 5, enter. Masukkan nilai 5, enter. Kemudian klik pada endpoint di atas ni. Kemudian enter. Okey. Dah siap pada bahagian ini. Kemudian kita akan buat lengkungan di sini dengan radius dia 1. Okey, radius 1. Lengkungan tu dipanggil fillet. Okey, masukkan fillet, F-I-L-L-E-T. Enter. Okey, kemudian diminta select first point. Tak perlu lagi, kita tukar dulu radius dia, R. Enter. Masukkan radius dia 1. Enter. Okey, first object kita yang bawah ni, kemudian yang atas. Okey, yang menegak ni. Selesai.
Seterusnya, okey, yang ini kita akan guna arahan extrude. Okey, daripada bentuk 2 dimensi ni, kita akan ubah dia jadi bentuk 3 dimensi. Yang mana kita menggunakan arahan extrude. Okey, di dalam extrude ini, kita hanya dibenarkan untuk ubah satu objek saja. Okey, satu objek tu dalam bentuk 2D, kemudian akan jadi 3D. Sekarang ini yang masalah kita ada banyak objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Masalah ni kita kena atasinya dengan menjadikan kesemua ni jadi satu objek. Yang mana bila saya klik, dia akan terus highlight semua ni. Okey, dengan arahan, kita akan menggunakan arahan join. Okey, kita cuba dulu arahan join. J-O-I-N. Enter. Kemudian klik pada bawah ni. Kemudian klik pada atas ni. Kita select semua dahulu. Kemudian enter. Okey, bila saya klik, tengok dia terus highlight semua ni. Makna kata semua ini sudah pun jadi satu objek. Jadi kita boleh guna arahan extrude. Okey, E-X-T-R-U-D-E. Enter. Select objek. Okey, dia cakap select objek. Okey, dah select. Okey, klik enter. Kemudian dia minta dia punya ketinggian dia. Okey, ketinggian apabila nak menggunakan arahan extrude ini, ketinggian dia akan mengikut paksi Z. Nampak paksi Z ni? Sebab tu saya ubah paksi Z ni, dia pergi ke bawah. Okey, dia menghala ke kiri ataupun ke kanan. Jadi panjang dia punya tinggi dia berapa? Okey, kita tengok lebar ni 5. Okey, masukkan nilai 5, enter. Okey, kenapa dia patah ikut arah Z? Sebab saya bagi nilai dia 5. 5 dia positif. Okey, saya patah balik, undo. Okey, arahan extrude, E-X-T-R-U-D-E. Okey, contoh saya nak dia pergi ke belakang sini. Okey, select objek. Okey, select, enter. Kemudian saya masuk nilai negatif 5. Okey, dia pergi ke belakang. Dia membelakangi paksi Z. Sebab apa? Saya masuk nilai dia negatif 5. Okey, boleh faham ah? Okey, sekarang ni kita nampak dalam bentuk 3D wireframe. Okey, dalam bentuk dawai. Sebenarnya dia solid. Seterusnya, okey, dia punya UCS ni saya nak kembali ke bentuk asal, kedudukan asal. Kita guna arahan UCS world ni. Okey, nampak bentuk bumi ni. Klik dia, nampak kembali ke kedudukan asal. X ni, Y sini, Z ke atas. Okey, saya tukar balik semula ke 2D wireframe. Okey, seterusnya kita akan buat lubang bulat yang menembusi hingga ke bawah ni. Okey, di mana kalau kita bayangkan balik bulat atas bulat bawah ni, bila dia ditemukan dia akan jadi bentuk silinder, betul tak? Okey, di sini kita punya titik 00. Okey, sebab apa? Kat sinilah koordinat 00. Jadi kita nak buat bulatan pada bawah ni dulu. Jadi kita kena tahu koordinat dia lah. Jadi kalau ikut nilai bacaan di sini, dia bagi radius yang besar ni 1. Jadi makna kata jarak sini ke sini adalah 1. Okey. Jarak X ni 1, kemudian ikut arah Y 1 jugalah. Jadi kedudukan pusat bulatan ni, okey. Pusat bulatan ni dia punya kedudukan dia X1, Y1, Z0 lah, sebab kita berada di bawah, dia tak pergi atas pun. Jadi kita guna arahan silinder. Okey, bentuk silinder kita boleh jumpa dekat sini. Okey, dekat kita punya modeling ni, modeling punya toolbar. Okey, silinder CY. Okey, kita boleh type CY L, enter. Kemudian specify center point.
Okey, center point dia minta dia punya center point. Okey, pusat dia. Koordinat dia 1,1. Okey. Kalau Z kosong tak perlu lah tulis. Okey, ataupun kita nak letak juga pun tak apa, koma kosong. Kemudian dia cakap dia punya radius. Tapi dekat sini dia bagi diameter dia 1. Okey. Kita tekan diameter ni ataupun kita type D, enter. Okey, klik D ni. Kemudian masukkan dia punya diameter dia 1, enter. Dah. Kemudian halakan dia ke atas ataupun tak kisahlah bawah ke. Okey, dia punya ketinggian dia tadi 1. Masukkan nilai 1, enter. Okey, kita tengok dalam bentuk visual realistik. Tak nampak lah sebab dia tenggelam dalam ni. Okey, nampak tu. Seterusnya, silinder tadi kita nak ubah pergi ke sebelah sini sebab kita ada 2 lubang. Jadi dengan arahan, kita guna arahan mirror ataupun cermin. Okey, arahan mirror M-I-R-R-O-R ataupun dia punya simbol dia di sini. Guna arahan mirror. Okey, 2 dan 3 tu dia punya mirror line. Okey, mirror line pastikan dia akan berada di satah X dan Y Okey. Masukkan arahan mirror, enter. Okey, pilih objek. Kita pilih silinder tadi. Pastikan pilih betul-betul lah. Okey, dah pilih, enter. Kemudian dia minta kita punya first point mirror line kita. Okey, kita dapatkan tengah-tengah ni. Okey, midpoint ni. Dia mesti ambil tengah-tengah, betul tak? Okey. Kemudian kita saya zoom out sikit lah. Okey, saya bawakan dia pergi ke belakang ni. Saya klik lagi. Tak kisah klik pada bahagian mana-mana. Janji dia garisan yang lurus. Pastikan pada masa ni kamu punya auto mode kamu ataupun mode 90 darjah kamu hidup lah. Kita klik dia. Okay, dia tanya erase source object. Nak delete tak sumber yang asal? Tak perlulah. Jadi kat sini dia dah suggest no. Maksudnya no lah. Kita enter. Dah. Okey. Jadi sekarang ni silinder ni masih ada. Kita nak tebuk lubang dia, kita kena guna arahan subtract. Okey. Dekat toolbar solid editing ni, nampak ni ada bulat 2 ni. Kita guna arahan subtract. Okey, klik dia. Ataupun type subtract, klik. Okey, dia minta kita pilih objek yang pertama. Objek yang pertama ni objek yang kita akan kekalkan dia lah. Klik dia, enter. Kemudian kita klik pada silinder yang kita nak buang tadi. Bila kita klik silinder tu, silinder yang bersilang dengan yang besar tadi dia akan hilang. Jadi dia akan membentuk lubang. Klik dia. Okey, yang kedua dah, enter. Okey. Nampak tu. Tapi yang sebelah ni dia tak jadi. Sebab saya salah klik tadi. Jadi saya ulang balik. Subtract. Klik objek yang pertama, enter. Kemudian klik objek yang kedua, enter. Okey, dia jadi lubang. Okey, seterusnya kita akan melukis bulatan yang berada di tengah-tengah ni. Okey, bulatan ni dia tak menembusi hingga ke bawah, dia hanya separuh sahaja. Di mana kita perlu melukis silinder juga. Okey, pada kali ini silinder dia condong. Jadi mana kata kita kena ubah satah XY kita condong macam ni juga. Okey, mengikut permukaan ni. Okey, kita jadikan satah XY kita condong mengikut kecondongan permukaan yang berikut lah. Kita ubah pergi 2D wireframe dahulu. Okey, pergi ke UCS ni. Klik UCS ni. Kemudian kita klik pada titik
di mana permukaan ni yang berada lah. Tak kisah di sini ataupun di sini. Janji dia berada di permukaan yang condong ni. Okay, klik pada sini. Kemudian dia minta specify point untuk X axis. Okay. Jadi kita ikut arah sinilah X. Nampak ni. Klik pada mana-mana. Kemudian Y. Kita klik pada titik sini. Supaya dia condong. Okay, nampak dia dah condong. Kalau kamu tak pasti juga, saya putar. Nampak dia condong mengikut. Dia mengikut permukaan tadi. Jadi bila mana saya nak melukis silinder, silinder tadi akan condong lah. Okay. Okay, langkah seterusnya kita perlu dapatkan kedudukan pusat bulatan tadi. Ataupun kita gunakan bantuan line. Kita lukis daripada tengah ni 3.2. Okay. Gunakan arahan line. Enter. Okay, dapatkan tengah ni. Okay, ni masalah sikit. Kadang-kadang dia memandai-mandai ubah dia punya UCS. Okay, kita patah balik line. Enter. Okay, ni UCS dia tak automatik berubah. Jadi kita boleh buat lah. Okay, halakan ke bawah. Masukkan nilai 3.2. Enter. Kemudian 3.2 tolak 1.8. 3.2 tolak 1.8 dapat 1.4 dia punya radius dia. Okey, radius dia 1.4 ni. Bulatan ni. Okey, guna arahan silinder CYL. Enter. Pergi ke endpoint ni. Okey. Nampak UCS dia mana-mana ubah juga ni. Tapi masih lagi kedudukan condong, tak apalah. Okey. Masukkan radius 1.4. Okey, Z dia ke atas, kita nak ke bawah. Okey, kedalaman dia bawah 1. Okey, tinggian dia 1 lah. Sekarang ni dia punya silinder kita ke atas mengikut aksis Z. Kalau kita nak ke dalam, kita masukkan nilai negatif 1. Enter. Okey, dia ke dalam. Ni tak nampak lah. Kita cuba putarkan dia. Okey, nampak tu. Okey dah. Kan escape. Okey, ni arahan orbit. Okey, saya zoom. Okey, line tadi kita delete dah lah. Okey, erase. Klik erase. Dan line tadi, enter. Dah. Okey, kemudian saya nak bentukkan lengkungan ni. Okey, dekat sini dia cakap ada lengkungan 0.2 radius dia. Okey. Jadi kita perlu buat lengkungan pada silinder ni. Okey, dengan arahan yang terdapat pada solid editing ni. Toolbar solid editing. Okey, fillet edge. Klik dia. Okey, masukkan radius, klik radius. Okey, radius dia berapa? 0.2. Masukkan nilai 0.2. Enter. Kemudian select dia punya edge dia. Okey, dekat sini. Klik. Okey, enter. Kemudian press enter to accept the fillet. Okey, enter sekali lagi. Dah selesai. Kemudian kalau kita tengok dekat konseptual ni, dia belum lagi dipadam. Jadi kita guna arahan subtract. Okey, subtract. Kemudian select objek yang pertama yang akan kita kekalkan dia. Select, enter. Kemudian select objek yang kedua yang kita nak padam dia. Enter. Jadi dia dah terpadam. Okey, saya orbitkan dia. Tengok, dia dah terpadam. Okey, escape, kemudian tekan home. Okey, seterusnya dekat sini dia ada lengkungan yang kita masih belum buat. Okey, dia punya fillet masih belum buat dengan radius dia 1. Okey.
Macam biasa pergi ke solid editing ni, fillet edge ni, klik dia. Okay, klik radius, masukkan radius 1, enter. Kemudian select edge dia. Okay, kemudian enter. Okay, enter sekali lagi. Dah selesai. Okay, kemudian klik UCS World, ubah balik ke UCS asal. Okay, dah selesai kita punya objek 3D kita. Okay, itu saja daripada saya hari ini. Pada minggu seterusnya saya akan tunjuk cara kita hendak menukarkan lukisan 3 dimensi ini kepada lukisan ortografik, yang mana kita akan masukkan blok tajuk dan juga dimensi. Okey, itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.